Hissi ni maknanya benda yang kita boleh rasa, akibat buruk. Maknawi boleh dirasai, tapi boleh siapa? Melalui akal. Orang beriman tahu ini rosak, tapi orang-orang kafir tak rasa ini rosak. Faham? Tu rosak. Dua bentuk kerosakan. Hissi ni yang maksud rosak apa? Kalau rosak ni, alam ni, bukit, kan? Kerosakan lah, macam-macam ni. Flora dan fauna, semuanya rasa tahu itu rosak. Semua faham, semua rasa kerosakan tu, betul tak? Asap, tercemar, semua rasa tak? Orang kafir pun mengakui ini kerosakan, betul? Tapi adakah yang dalam ni maksud dia rosak yang ni? Tak, maksud dia maknawi. Ni siapa yang rasa? Orang beriman rasa. Apa dia? Rosak moral, siapa rasa? Moral, iman rosak, akidah rosak, siapa yang tahu? Orang kafir tahu tak? Tak, tapi yang ni sama. Jadi kalau orang beriman sekadar dia sedar ini rosak, oh alam tercemar dia, orang kafir pun tahu. Sama je lah kita dalam kafir, tak ada bezanya. Beza orang beriman, dia rasa rosak apa? Ni, maknawi, dia tahu. Akal dia kata ini tak betul. Orang buat syirik tu dia rasa dia rosak tak? Tak, dia rasa dia betul kan? Jadi kalau orang beriman tak rasa itu satu keburukan, kerosakan, ada masalah lah. Ini yang nak, dalam ayat ni maksud rosaknya ni, maknawi. Okey, baik. Seterusnya, fil ardi, di muka bumi. Ulaika mereka itu, mereka itu hum, merekalah al-khasiruna, orang-orang yang rugi. Al-khasirun, mereka itu, merekalah hum, merekalah al-khasirun, orang-orang yang rugi. Dapat terjemahan pasal pertama. Pasal pertama kita mesti nak ada hujah dia kan, yang keterangan tadi tu. Okey, sekali lagi terjemahkan. Allazina apa? Iaitu orang-orang yang quduna, mereka melanggar. Melanggar boleh mencabul, mengkhianati, semua lebih kurang sama makna dia. Ahdillah, ahdallah, akan perjanjian daripada Allah. Min ba'di, setelah, daripada sesudah. Misaqi, bersetujulah kita kata, membuat persetujuan. Dengannya, boleh. Dengannya, daripadanya pun boleh. Wa yaqta'una, dan mereka memutuskan. Ma amarallahu, akan apa yang telah memerintahkan oleh Allah. Bihi, dengannya. Ayu solah, bahawa yusolah, ia disambungkan, ia disampaikan. Sama, ambil dua makna tu, sebab kena ambil dia, kita kurang faham, kurang jelas. Disambungkan atau disampaikan, dulu boleh. Wa yufsiduna, dan mereka membuat kerosakan. Apa kerosakan apa ni? Kerosakan dari segi maknawi, kerosakan tu di muka bumi. Ulaika, mereka itu humul, merekalah al-khasirun, orang-orang yang rugi. Ahsan tu. Baik, dapat terjemahan? Ada tertinggal? Okey, jadi di sini menunjuk pada apa? Allazina yanquduna ahdallah. Orang yang fasik itu adalah orang yang langgar perjanjian yang dia telah bersetuju dengan Allah. Jadi ayat ini menceritakan kepada semua manusia. Ayat ni adalah taklif yang diletakkan pada semua manusia. Kafir ke, mukmin ke, sama semua. Ini adalah seperti dalam surah 7 Al-A'raf ayat 100
172 ah. Seratus tujuh puluh dua. Tujuh, 172. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Dan ingatlah ketika akhadha rabbuk, telah mengambil oleh pencipta engkau. Rabb di sini maksudnya Khaliq, Al-Malik, pencipta, pengurus, daripada Bani Adam, daripada anak-anak Adam, min zuhurihim, daripada tulang sulbi mereka. Ini ada dalam hadis, daripada Allah, hadis Qudsi. Allah berbicara kepada Nabi Adam, diambil dari disapu daripada punggung Nabi Adam ni, keluarnya anak generasi dia lihat. Lalu dia lihat satu susuk yang indah lah. Siapakah nama dia? Daud namanya. Daud namanya. Jadi daripada Daud ni ada lagi lahir keturunan dan seterusnya. Ada yang dimukai dan ada yang diredai oleh Allah. Okey. Jadi zurriyatahum, daripada keturunan mereka, wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, dan telah mengambil persaksian oleh dia, iaitu Allah mengambil persaksian. Setiap kita ni, kita telah, setiap seorang ni alam arwah, alam roh lah. Ada pendapat ni alam roh, ada pendapat tak, dia cerita tentang hadis. Dia masukkan ni apa, lahirnya manusia ni memang tauhid sebenarnya. Semua lahir Muslim kalau ikutkan kelahiran. Dia lahir daripada perut seorang yang ibunya musyrik pun, asal lahir dia tu fitrah. Baik. Dan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini pencipta kamu, Rabb? Qalu bala, lalu mereka semua jawab. Kita semua telah jawab bala, benar. Syahidana, dan kami bersaksi. Antakulu yaumal qiyamah, supaya agar kamu nanti tidak akan ada alasan pada hari kiamat nanti dengan berkata apa, inna kunna an haza ghafilin, semua yang kami lalai terhadap perjanjian ini. Jadi tak ada alasan untuk manusia nanti dia boleh jawab macam ni, ghafilin, kami tak tahu pula rupanya ada Tuhan, tak tahu pula kami mati jumpa dengan pencipta kami balik. Tak ada alasan. Faham? Itu. Ini Allah memperingatkan kembali rakaman bicara kita dulu, sekarang ni rakaman lah, rekod. Kita tak tahu masa tu. Ni rekod dia, beritahu lah. Kamu tak tahu, tak ada alasan kamu tak tahu. Aku dah beritahu dah sekarang. Bacalah. Nabi dah hantar dah benda ni. Allah utuskan Nabi untuk beritahu, untuk bersambung. Supaya apa nanti? Cuba tengok ayat 173. Au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dhurriyatan min ba'dihim
afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Atau alasan yang kedua, ni tadi alasan pertama, kami lalai, kami tak tahu pun. Tu alasan pertama. Jadi alasan yang pertama ni Allah dah jawab dalam ayat surah 17. Ayat yang ke-16 kan? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ayat berapa tu? Ayat 15. Surah 17. 17 ayat 15. Ini untuk ayat yang pertama tadi Kami lalai, ghafilin, tak tahu pula ada cerita ni. Ni Allah dah kata dalam ayat ni ayat 15 tu, baca ayat 15 ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Man ihtada. Apa tu? Siapa yang mendapat petunjuk? Ihtada ni dia nama dia mutawa'ah, fungsi dia. Wazan ni. Wazan dia if ta'ala. Kalau kita belajar saraf ni, if ta'ala dia guna fungsi lil mutawa'ah. Lil mutawa'ah ni maksudnya macam ni lah. Kita kata kasar tu az-zujaj. Apa makna dia ni? Halo? Aku memecahkan kaca, lalu terpecahlah kaca. Faham? Ni. Jadi dia ni, dia tak boleh datang tanpa ada, sebelum dia mesti ada apa dia, perbuatan sebelum. Jadi guna dia ni untuk apa? Ni adalah hasil. Ni apa? Hasil. Ini yang hasilkan perbuatan tadi. Sama juga ihtada ni apa? Ini berlaku kerana apa? Ini sebagai hasil je. Hasil. Fungsi dia sebagai hasil apa? Hasil orang tu ikut petunjuk, dia benar-benar dia belajar dan dia ikut petunjuk, dia dapat ihtada. Faham? Jadi ayat ni dah ringkas dah perbuatan ni. Kita tak boleh faham ayat ni macam tu je. Bila sebut ihtada, orang yang baca Quran dia faham dah. Oh, ini bukan saya lagi lah ni. Ni siapa? Ni cerita pasal orang yang petunjuk datang, hidayah kat dia, petunjuk datang kat dia, dia buat apa? Dia belajar hidayah tu, dia ambil, dia terima dan dia ikut petunjuk, dapatlah ihtada. Jadi dalam ayat ni, siapa yang mendapat petunjuk? Kita kata macam magic pula. Tak. Ni ada kerja sebelum. Faham? Perkataan ihtada ni
dia mesti ada perbuatan sebelum ni. Allah cerita pasal orang-orang yang sungguh-sungguh, dia akan dapat ihtidah. Kalau kamu ni malas-malas ke, tak ada, ni bukan ihtidah untuk kamu, tak. Bukan semua dapat ihtidah ni. Faham? Ayat ni kalau kita baca, oh, belum tentu lagi tu. Sebab dia ada perbuatan sebelum. Betul fungsi fi'il ni. Ni nak kita guna, kita belajar sorof contohnya. Wazan ni, makna dia dalam. Makna dia dalam. Nampak macam ni. Kerana dia buat tadi, baru dapat hasil. Jadi ini adalah cerita dia, siapa ayat ni? Untuk orang yang dah buat dan dia mendapat hasilnya. Jadi Allah kata, siapa yang sungguh-sungguh menerima, ambil petunjuk dan ikut petunjuk itu, apa Allah kata? Yahtadi li nafsih. Dia dapat petunjuk itu sebenarnya untuk kebaikan siapa? Diri dia sendiri. Wa man dhalla, dan siapa yang sesat, fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa yang dia sendiri dia telah tersesat, maka kesesatan itu juga untuk apa? Diri dia sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidak ada seorang pun yang akan pikul faedah ataupun mudarat orang lain. Tadi dia dapat petunjuk, faedah tu untuk dia. Walaupun ayah dia dapat petunjuk, dia tak sambung ke anak dia. Anak dia tak dapat faedah apa pun daripada petunjuk ayah dia. Tengok macam Nabi Nuh. Nabi Nuh apa Nabi? Dapat tak anak dia faedah daripada petunjuk Nabi Nuh? Tak dapat sikit pun. Faham? Begitu juga dengan orang yang kafir tadi. Kalau dia kafir macam mana pun, kan? Suami dia kafir, isteri dia tak dapat sedikit pun faedah daripada kekufuran dia kalau dia beriman. Contohnya Asia. Fir'aun kafir, raja segala kekufuran. Isteri dia Asia ahli syurga, ada istana dalam syurga. Itu contoh. Jadi itu maksud dia, wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi tugas kita apa? Sebab itulah Allah kata, semua petunjuk sambungan dah sedia ada. Tapi Allah suruh apa? Kamu kena kerja apa? Kena sambungkan, kekalkan, kena ajarkan, kena sampaikan. Jadi itu dibebankan kepada siapa? Tugas manusia, tugas kita semua. Kemudian wa ma kunna mu'azzibin, dan tidaklah kami akan azab satu pun hatta nab'atha rasula, sehinggalah kami utuskan rasul. Jadi semua manusia dia tak akan ada alasan untuk menyelamatkan diri dia ketika mana telah ada peringatan datang kepada mereka semua. Baik. Baik. Buka pada ayat surah 7 tadi. 172. Jadi tak ada alasan untuk kata apa? Inna kunna an hadza ghafilin. Tak ada. Kami tak tahu, kami terleka pula benda ni. Tak ada orang pun datang kat kami. Tak tahu pula rupanya mati nanti ada hisap. Tak ada. Kemudian ataupun alasan yang lain, au takul. Ini alasan lain satu. Dia menyalahkan orang lain. Okey, dia menyalahkan orang lain dengan harapan apa? Dia boleh selamat. Jadi ini juga berlaku perangai-perangai manusia. Betul tak? Ramai yang tersilap tapi dia nak selamatkan dia tukar. Au taqulu innama asyraka abauna min qabl. Dia kata sesungguhnya nenek moyang kami dulu dan salah. Dia yang buat syirik. Lalu wa kunna zurriyatan min ba'di, dan kami ni lahir zuriat daripada mereka. Jadi disalahkan siapa? Disalahkan mereka. Lalu afatuhlikuna, adakah kau nak azab kami disebabkan perbuatan yang batil yang dulu mereka buat tu? Wah, nampak? Dia ni alasan satu. Ni pun tak boleh. Allah dah jawab dah. Sebab tu kita, bila kita dapat hidayah, ni sikap kita. Macam mana? Kita kata, habis nenek moyang saya salah dah. Boleh kata tu? Ramai tak alasan macam tu? Ini masalah. Bukanlah. Dia tak ditanya tentang apa yang berlaku sekarang, dan kamu tak ditanya pada zaman dia. Faham? Orang dulu dengan ilmu yang dia ada, itu yang dia telah sampaikan, itulah takalluf bebanan untuk dia. Dan dia akan dapat berdasarkan apa yang dia tahu ketika tu. Kita sekarang dah tahu banyak benda kan. Mungkin berubah sikit. Banyak adat-adat rupanya, contohnya jahiliah ke. Tapi kita kekal dan kita nyalahkan, tak boleh. Kita dah dapat benda yang betul. Dan kita akan dihisap ketika zaman kita nanti. Ini pertanyaan akan ditanya kita ni, zaman ini. Bukan ditanya zaman dia. Faham? Ni ada tak Allah jawab alasan ni?
Alasan ni Allah jawab dalam surah 2. Surah 2 ayat ni tadi 7172, ni 7173. Jawapan dia surah 2 ayat 132. Dua, 132. Bukan 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu adalah umat yang telah pergi, telah berlalu, telah lenyap. Khalat ni maknanya lenyap, hilang. Laha ma kasabas, untuknya, untuk umat tu dulu, apa yang dia usaha dulu. Kasabat ni maknanya usaha yang dia tahu sekadar tu. Walakum ma kasabtum al-an, dan untuk kamu apa yang usaha kamu sekarang ni, yang kamu telah usahakan ni, sekarang kamu masih hidup. Dan wala tus'alun, dan kamu tak akan kena tanya pun, amma, tentang apa yang kanu, mereka dulu, yang amalun, mereka buat dulu. Tak. Jadi sebab tu ini, siapa yang buat kerja ni? Kalau dia macam ni, orang-orang kafir. Fir'aun, banyak orang kaum musyrikin dalam Quran yang sebut apa? Kami dulu ikut nenek moyang kami, dia dah salah, dia takkan dia salah contohnya. Ini semua berlaku. Ini perbuatan siapa? Orang-orang yang musuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu. Untuk mengekalkan dengan apa yang dia salah dulu, nak justify yang dia buat sekarang. Ini salah. Jadi sikap orang beriman apa dia? Ikut kebenaran bila sampai kebenaran dan benarkan. Saddaqa al-haq. Cuba tengok dalam surah 47. Ayat berapa? Oh, 39 kot. Ayat? Bukan. Ayat 33. 39, 33. Surah 39, 33. Ini sikap orang beriman. 39, 33. 39, 33. Jadi tadi yang dua ni tadi ni, pertama dia kata dia lalai kan, dia lalai Ni lalai, dia sibuk, tak ambil tahu apa-apa. Ni satu. Satu lagi dia bertegas dalam kekufuran. Ni, tak nak ubah, dia tahu, dia tak lalai. Tapi dia bila dapat dia apa? Dia lebihkan hawa nafsu dia. Dia bertegas dalam apa? Kekufuran. Bila kebenaran datang kepada dia. Dua-dua ni nama dia kazab, mendustakan. Satu dalam keadaan tak belajar langsung, malas, jahil. Orang yang apa? Dhalin, tu sesat. Satu lagi apa? Maghdub. Ini maghdub. Dia tahu kebenaran tapi apa? Dia beralasan, dia salahkan, dia tak ikut. Dia gunakan, dia justify pula kesalahan. Dua sikap. Betul tak? Dalam surah Fatihah ada tak ni? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ini walad
Dhalin, yang langsung tak peduli langsung apa-apa pun. Lantaklah apa berlaku pun. Islam tu ke apa, dia tak peduli. Dia sibuk dengan kehidupan dia je, dunia dia. Ini pun tak boleh juga. Dua-dua tak boleh beralasan ketika nanti di hadapan Allah. Sebab tu di dalam ayat ni dua sikap orang kafir macam inilah. Ayat 32 menyebutkan, kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-Zumar ayat 32 dulu. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-sidqi iz ja'ah. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Surah ini juga ayat sebelum dulu. Surah 39 ayat sebelum dulu. Dapat Ada yang tak dapat tadi. Dia dua perincian tu. Sama dengan ayat ni, sama je. Dua juga Allah kata. Pertama apa? Kazaba 'ala Allah. Dia bohong cakap, dia bohong terhadap Allah. Dia tak tahu, dia jahil. Dia cakap cerita tentang Allah, Islam dia, tapi dia tak tahu apa pun. Jahil, pertama. Ni ghafil. Yang kedua apa? Kazaba. Apa tu? Dia buat pendustaan. Ini dia main-mainkan. Dia tahu dah datang. Ni bisidqi izja'ah. Kepada kebenaran, ketika kebenaran datang, dia cuba mengolok-olokkan. Jadi Allah kata apa? Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Patut bukankah tempat paling sesuai dia ni dalam jahannam bagi orang-orang yang kafir? Ini dua. Kemudian sikap orang beriman dalam ayat 33. Walladzina jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang datang dengan, dan orang yang telah datang dengan membawa kebenaran. Siapakah ni? Nabi Muhammad datang dengan bawa kebenaran, wasaddaqa bih, dan dia sendiri membenarkannya. Di sini juga ayat ni ada sebut jaa bis-siddiqi Nabi Muhammad, wasaddaqa bih Abu Bakar as-Siddiq, dan bila sampai kebenaran tu Abu Bakar membenarkannya. Ayat ni juga merangkumi kepada siapa? Umumil lafzi, lafaz yang umum. Siapa? Kita kena datang kepada manusia dengan bawa kebenaran, dan orang yang terima kebenaran kena membenarkannya, sama juga. Faham? Ini ayat sikap orang beriman apa? Dia mesti datang bawa betul. Dia bawa kebenaran. Wahyu daripada Allah. Bawa hujah dia masukkan. Baik. Ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang-orang yang bertakwa, yang sentiasa menjaga dirinya daripada kemurkaan Allah, azab Allah. Jadi allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang-orang yang mereka melanggar perjanjian Allah sesudah teguh, setelah bersetuju terhadap perjanjian tersebut. Jadi kita bersetuju tak? Di mana persetujuan kita dengan Allah? Jadi kita pun sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami mengabdikan diri, beribadah kepada semua perkara lah, dalam semua hal. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau saja kami mohon pertolongan. Baik. Jadi ini perjanjian, iaitu mentauhidkan Allah. Jadi perjanjian ini telah kita meterai saat kita lahir lah sebenarnya. Dalam surah 30 ayat 30, ayat 30 surah Rum. Sampai ayat 32.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka fa'akim wajhaka lid-dinil dini hanifan, maka hadapkanlah wajah engkau kepada agama yang lurus, iaitu Islam, di atas fitrah Islam, yang mana mengagungkan penciptanya, meminta hanya kepada penciptanya, beribadah sembah semuanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua fitratallah adalah fitrah. Fitrah ni apa? Semula jadi, kita kata, semula jadi, ya, sejak lahir. Sebab tu dalam hadis ni kita kata, Nabi sebut kullu mauludun yuladun ala fitrah. Setiap anak lahir di atas fitrah, acuan yang telah bersih. Fa abawaihu, maka kedua ibu bapanya, apa dia? Yuhawwidani, menjadikan dia Yahudi, iaitu cenderung dengan sifat-sifat orang Yahudi. Yunassirani, atau cenderung dengan sifat-sifat Nasrani. Au yumajjisani, atau cenderung kepada sifat-sifat Majusi. Apa beza tiga ni? Tiga-tiga kafir. Apa beza dia? Kafir macam mana? Yahudi macam mana? Yahudi ni dipanggil siapa? Ahli kitab lah. Orang yang tahu ilmu, tahu kebenaran. Tapi apa dia buat? Ya, dia ingkari kebenaran. Dia tolak. Dia tipu, dia tak amalkan. Dia ada ilmu tapi dia tak buat. Itu pertama. Ni dapat murka Allah. Kedua, sebab tu dia sebut Yahudi ni ahbar. Ahbar ni maknanya pendeta, cendekiawan, orang bijak pandai. Itu. Dia orang yang bijak, ada ilmu. Itu disebut Yahudi. Ahbar, sebab tu Yahudi tak sebut rahib. Rahib ni untuk Nasrani. Kenapa rahib? Rahib ni ahli ibadah. Dia kuat ibadah tapi dia tak ada ilmu banyak. Tapi rupanya kadang-kadang ibadah tu tersilap. Faham? Jadi jangan jadi orang Yahudi, ada ilmu tapi tak amal. Jangan jadi Nasrani, nak amal kuat tapi apa? Tak ada ilmu. Yang ketiga, Majusi apa? Ini yang langsung bukan tak ada ilmu, lari daripada landasan fitrah habis-habisan punya. Sebab apa? Dia boleh cipta benda yang dia cipta, lepas tu dia sembah cipta dia ni. Lagi pelik. Faham? Buat batu. Orang Arab kata apa? Zaman ni sahabat kata apa? Kami dulu orang Ikrimah dan sebagainya, dia beritahu macam mana teruknya mereka ni. Kami dulu, kalau kami tak ada patung ni kan, kami buat tanah pasir tu, kami tinggikan dia kan, sebab nak ni juga ni, dia nak buat juga. Tak ada ni kalau kat luar, dia tak bawa patung dia apa kan. Okay, dia buat, dia ambil pasir, timbun pasir, dia ambil susu, dia letak kat pasir tu, bagi keras, dia sembah kat situ. Bayangkan macam tu sekali. Ini apa? Api dia sembah dan sebagainya. Itu 3 bentuk. 3. Ini satu ni nampak paling teruk, tapi semua sama je lah. Jadi itu. Maka dalam hadis yang lain juga, yang panjang lagi, Nabi bersabda, ini hadis Qudsi, Nabi beritahu pada para sahabat, zata yaumin fi khutbatihi ala inna rabbi amarani an uallimukum ma jahiltum mimma 'allamni yaumi hadza. Jadi sesungguhnya Rabbku merintahkan untuk mengajarkan sesuatu yang kalian tak tahu, yang dia telah ajarkan pada aku hari ini. Kullamalin tahaltuhu abadan halalun. Setiap harta yang
aku berikan pada hamba itu semua halal, yang sedekah-sedekah halal. Kemudian wa inni, Allah kata wa inni khalaqtu ibadi hunafa, dan sesungguhnya aku telah ciptakan semua hamba-Ku ni dalam keadaan lurus, fitrah. Kemudian kulluhum wa innahum atashum syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amarthum an yushriku bih. Lalu mereka didatangi oleh syaitan, lalu dijauhkan daripada agama mereka. Lalu syaitan mengharamkan yang aku halalkan pada mereka dan merintahkan mereka akan mensyirikkan aku. Jadi dua benda yang akan dibuat oleh manusia apa? Dia akan haramkan apa yang Allah halalkan dan halalkan apa yang Allah haramkan, dan akan menyekutukan Allah. Dan Allah, sungguhnya Allah memandang penduduk bumi, lalu kerana mereka buat ni apa ni, Allah membenci mereka. Sama ada orang Arab maupun orang Ajam, kecuali baki-baki daripada orang-orang yang masih berteguh dengan Quran, dengan kitab ahli kitab. Lalu Allah berfirman, sungguhnya aku mengutuskanmu untuk uji, denganmu aku menguji. Aku menurunkan kitab padamu yang tidak basah oleh air. Kenapa Quran ni tak basah oleh air? Air ni dia boleh hilangkan. Sebab apa? Dia ada dalam dada orang berilmu. Quran ni, wahyu ni. Dan kamu membaca dalam keadaan tidur dan jaga. Di sini nampak peranan kepada kita semua adalah apa? Yang dimasukkan adalah perjanjian Allah. Apa dia? Di muka bumi ni, mana kitab perjanjian dia? Ni lah, kitab perjanjian dengan semua manusia, bukan orang Islam je, semua manusia ni. Maka semua manusia kena sampaikan tak pada semua manusia? Ya, kita kena sampaikan pada orang bukan Islam pun. Ini perjanjian kamu dengan Tuhan dalam ni. Inilah perjanjian dia, testament. Kan? Testament ni tak ada. Kita tak ada old kan, new ke, tak ada. Ni testament yang paling valid sekali dalam dunia ni. Baik. Dan itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak ya'lamu, tidak mahu mengetahui. Kita tengok dalam surah, ayat ni tak apalah, saya tukar topik. Kita tengok dalam surah 3 ayat 185. 185 187 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Dan ingatlah ketika Allah membuat perjanjian dari orang-orang yang diberi kitab. La tubayyinunnahu linnas, hendaklah kamu menerangkan akan isinya kepada semua manusia. Wala taktumunah, janganlah kamu menyembunyikannya.
Fanabazuhu wara'a zuhurum. Lalu mereka melemparkan di belakang mereka. Mereka mensia-siakan kitab ini. Dan mereka menjual agama mereka dengan dunia ini dengan harga yang murah. Maka itulah seburuk-buruk perniagaan mereka. Baik, ayat ni sebab dia cerita pasal siapa? Yahudi. Orang Yahudi yang mana dia berada dengan Nabi dia dan dia kena menyampaikan lah apa yang telah disampaikan oleh Nabi dia dengan sebagaimana dia disampaikan sebenar-benarnya. Dan terangkan kepada manusia, dia jangan sembunyikan apa-apa pun. Lalu mereka telah meminda-minda. Mereka ambil sebahagian, mereka meninggalkan sebahagian. Mereka ambil sebahagian, mereka tinggalkan sebahagian. Itu maksud dia, mereka menjual dengan harga yang murah. Itu ada dalam surah, cuba tengok surah 4. Ayat 150. Dia beriman sebahagian, tinggal sebahagian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 4:150 dapat. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Okay. Jadi sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan para rasulnya dan mereka menginginkan yufarriqu bainallahi wa rusulih, mereka memisah-misahkan di antara perintah Allah dan perintah Rasul. Dan mereka mengatakan kami beriman sebahagian dan kami kufur dengan sebahagian. Ini boleh terima, yang ini kami tolak. Dan mereka ingin untuk apa? Untuk ambil jalan tengah di antara tu. Boleh ke? Tak boleh. Jadi tinggal bahagian. Jadi kita pun dengan agama ni, ini sifat bila dia sifat, dia kena umum. Sifat ni boleh tak melekat pada lain? Boleh lah. Boleh juga kepada umat Islam hari ni. Ini cerita pasal umat terdahulu supaya kita jangan jadi macam mereka. Kita boleh ambil bahagian apa? Bahagian apa dia agama kita? Solat, puasa, kan? Zakat, haji, semua boleh. Sampai bahagian riba, tak apa. Kan? Sampai bahagian rasuah, okey, tak ada masalah. Kan? Itulah campur. Dia boleh ambil bahagian aurat dan sebagainya. Sampai bahagian lain, umpat ke ni yang sebut dalam Quran kena tinggal contohnya, tak boleh. Ini hak saya. Macam-macam lah. Jadi kadang-kadang benda-benda macam ni berlaku pada umat yang ini, kerosakan yang berlaku. Ini maksudnya fasad nanti. Maknawi, itulah maksudnya rosak dari segi maknawi. Siapa pun tak akan sedar. Dia rasa dia baik, dia bagus. Tapi kalau dia ada ilmu, dia dapat sedar. Tapi kerosakan yang ni tercemar ni semua boleh sedar. Orang yang ada ilmu yang mendalam dia tahu ini rosak. Dia nampak. Baik. Jadi ambil jalan tengah ini adalah munafik. Sifat apa? Munafik. Okey. Baik. Seterusnya demikian juga kita tengok dalam surah 16. Allah perintah supaya apa? Kita penuhilah janji kita dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini maksudnya apa? Bukan hanya sembahyang solat.
Semua lagi, semua sekali kita punya akhlak di luar lepas solat semua. Allah perintah kita bantu orang, semua tu maksudnya perjanjian kita dengan Allah. Dalam ayat 16, dalam surah 16 ayat 91. Enam belas 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa awfu bi'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan penuhilah kamu ahdillah, perjanjian Allah ini. Iza ahadtum, ketika kamu berjanji dalam alam yang kamu dulu, roh ni telah berjanji. Dan lebih-lebih lagi ni untuk siapa? Umat Islam yang telah memegang aku janji tersebut dalam setiap solat dia. Bila dia masuk Islam, dia telah pegang perjanjian tersebut. Wala tanqudul aiman ba'da tawkidiha. Janganlah kamu melanggar, merosakkan sumpah kamu itu setelah meneguhkannya, mengukuhkannya. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Dan kamu benar-benar telah menjadikan Allah itu jaminan dalam setiap masalah kamu, manfaat dan mudarat, semuanya Allah yang penjamin kita. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Semuanya Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu lakukan. Segala apa yang kamu lakukan. Dan ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. Dan janganlah kamu menjadi seperti perempuan naqadat, orang yang mengurai benang dia. Benang yang dah tersimpul tadi, dia cari sampai terbuka simpulan. Mim ba'di quwwah ankathan. Sesudah simpulan tadi kuat, lalu menjadi tercerai-berai. Jadi bila kita bermunajat kepada Allah ni, kita setiap solat itu kita sedang menyimpulkan ikatan kita. Mitsaqan, perjanjian persetujuan kita dengan Allah. Lepas tu bila solat sepatutnya macam itulah. Lepas tu bila kita kata baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab apa? Hadza. Apa dia?
Ini adalah li wa baina abdi. Ini adalah untuk aku dan untuk hamba-Ku. Wa li abdi ma sa'ala, dan untuk hamba-Ku apa yang dia minta. Iyyaka na'budu tu. Wa iyyaka nasta'in. Ini adalah hak aku. Dia kena ibadah kepada aku, kena minta pertolongan aku. Dan hak mereka apa? Apa yang mereka minta aku akan berikan. Itulah perjanjian yang kukuh. Jadi tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum. Kamu menjadikan sumpah kamu itu jalan untuk tipu, memperdayakan sesama kamu. Antakuna ummatan hiya arba min ummah. Kerana apa? Disebabkan Allah satu umat itu dia lebih ramai daripada umat yang lain. Jadi ini maksud dia apa? Jadi kita ni sekarang beribadahlah contohnya, buat kerana apa? Bukan kerana Allah. Kerana ada ni. Tapi nanti bila diuji, kan? Diuji terus ubah perjanjian. Terus ikut saja. Telunjuk siapa? Telunjuk orang kafir contohnya. Tak kuat. Kerana apa? Kerana memandang mereka lebih ramai tadi. Kerana kita dah hilang kekuatan, maka apa? Kita mudah dijual beli. Sedangkan perjanjian umat Islam ni apa? Tauhid. Mentauhidkan Allah ni tak kira dalam keadaan macam mana sekalipun. Innama yablukumullahu bih. Sesungguhnya Allah menguji kamu dengan hal tersebut. Ya, Allah nak uji kita. Satu masa kita akan diuji dengan sesuatu yang kita tak jangka. Mudah-mudahan kita dihindarkanlah daripada ujian-ujian yang menyebabkan akidah kita apa? Boleh lunturlah, rosaklah. Innama wala yubayyinan lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Dan pastilah dia akan memperincikan, menerangkan untuk kamu pada hari kiamat kelak apa yang kamu berselisih tentangnya. Jadi inilah yang dimasukkan perjanjian kita dengan Allah, iaitu apa? Mentauhidkan Allah dan ikut segala perintah Allah melalui apa? Iaitu menyampaikan melalui kitab ini dengan mengambil sepenuhnya panduan daripada Allah, perintah daripada Allah. Jadi yang di atas ni dicerita tentang individu dulu. Ni cerita kita masing-masing sekarang. Apa yang kita buat dengan kalamullah. Sebab itu kata Ibnu Jarir, saya ada bagi kata ya. Dia tak dalam grup. Apa dia kata? Ini ujiba, sesungguhnya aku amat rusing, amat bingung, pelik apabila aku melihat apa? Siapa dapat ingat kata-kata dia? Sebab ini kitab perjanjian kita kan. Dalam surah, tengok dalam inni la'ajaba mimman qara'al Qur'an wa lam ya'lamu ta'wilah. Sesungguhnya aku amat lunsing, bingung, pelik, ajaib, merasa ajaib terhadap orang yang baca Quran tapi tak mahu ambil tahu makna-maknanya. Ini kitab perjanjian dia. Kaifa yaltazzu bi qiraatih, macam mana dia boleh merasa lazat dengan bacaan-bacaannya tadi. Jadi dia pun pelik. Ini kata-kata siapa? Ibnu Jarir ni dia buat tafsir apa? Tafsir paling agung, tafsir Tabari. 310 Hijrah wafat. Jadi dia adalah generasi yang memulakan disiplin tafsir dia. Tafsir lain kebanyakan semua ikut tafsir tu. Ambil daripada asas dia tu. Tafsir Tabari panjang. Jadi ni penulis menyebutkan. Jadi perjanjian yang kita nak ni sekarang ni mana? Pertama sekali bukti kita ni benar-benar nak ikat, sungguh-sungguh ketatkan lagi tali simpulan tadi dengan apa? Mesti kita belajarlah sungguh-sungguh Quran ni. Ini dulu jaminan dia. Dan kita menjamin Allah ni kafilah, jaminan kita, keselamatan kita. Kita jamin yang ini pasti apa datang?
kebaikan. Ini Allah punya kalamullah. Kata Ibnu Mas'ud juga apa? Man ahabba may yuhibbu ay ya'lamu annahu yuhibbullah. Siapa yang rasa seronok, suka nak tengok yang dia tu sedang cintakan Allah apa? Fanzur nafsahu bil Quran. Pandang diri dia, tengok diri dia dengan Quran. Fa innamal Quran kalamullah. Kerana semuanya Quran itu kalam Allah. Kalam Allah kat situlah, nak tengok Tuhannya di situlah. Kalam itu bicara Allah kat situ. Dan faman yuhibbul Quran, siapa yang cintakan Quran, fahuwa yuhibbullah, maka dia sedang cintakan Allah. Jadi kita kata cinta Allah, Quran tak pedulikan, ini tak patut. Inilah ahdillah, perjanjian kita dengan Allah. Sebab itu fasa pertama kita sendiri kena apa? Dekatkan diri kita dengan kalamullah. Cinta untuk belajar apa saja berkaitan dengan kalamullah. Apa ada dalam Quran? Quran ni ada hadis-hadis. Oh, rajin suka nak belajar hadis. Quran ni ada bahasa-bahasa, rajin nak belajar bahasa Quran. Semua yang berkaitan boleh menyebabkan perjanjian kita bertambah kukuh. Dengan ikatan ini kita akan pergi. Itu bukti kita betul-betul apa? Nak kukuhkan perjanjian. Tapi kalau nak belajar Quran sikit, bahasa Arab pun tak nak ke, ini ada masalah lah. Dia tak pernah nak sungguh-sungguh dengan apa yang Allah bicara. Dia tak nak faham langsung. Ini tak patut. Mesti ada dalam jiwa Muslim itu. Sebab itu kalau nak ukur diri kita, kita ni cinta Allah ke tak? Itu dulu. Tengok kita dengan Quran macam mana. Bahasa Quran kita cinta tak? Kan? Macam dulu kita sanggup buat benda yang berat, kita nak buat sebab kita suka. Ini passion saya. Passion kan? Passion. Bukan passion pesakit lah. Passion maknanya apa? Inilah saya punya kehidupan. Jadi merendah apa pun kan. Ada orang suka pergi ekspedisi, gunung mana semua dia pernah pergi. Susah tu, kena keluarkan apa? Kena keluarkan macam-macam modal dia, tenaga dia, kadang-kadang risiko dia boleh jatuh, bukit boleh mati. Oh, dia sanggup pergi kan, meredah ronak dan duri. Tapi dia dengan Quran macam mana? Kita dengan Quran macam mana? Sanggup tak? Pening sikit, malah dia tak ada passion ke? Tak patutlah. Sedangkan kita siapa? Hamba Allah. Passion yang wajib ada pada semua kaum muslimin, orang beriman apa dia? Di sinilah tempat dia. Di sini tempat dia. Di mana? Quran ni. Tu nama dia tauhid dia juga. Boleh ya? Jadi jelas di sini ini kita kena perkukuhkan. Sebab apa? Sebab benda ni kita kena yusal. Kenapa? Kena sampaikan. Kalau tak sampaikan tapi tak ada ilmu, macam mana nak sampaikan? Tak tahu apa benda nak disampaikan. Sampaikan pun, sekarang kena hujah, aku tak yakin pula. Akhirnya tak buat apa-apa. Ni ayat nanti. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Ini ayat ni kena pergi pula lepas tu. Tapi ramai yang memutuskan tak buat apa-apa pun. Kita kena sambung. Ni, wahyu ni kena sambung pada orang lain supaya apa? Terjentik fitrah dia, naik balik. Itu tugas kita semua. Kan? Tapi tak sambung. Sebab apa tak sambung? Sebab yang kuduna ahdallah, sebab dah banyak langgar perjanjian Allah. Ambil sebahagian, tinggal sebahagian. Betul tak betul? Itu nampak ayat ni. Ini. Jadi termasuk boleh jadi tak masuk tak fasir kata boleh lah. Termasuk kita boleh jadi itu. Sifat-sifatnya ada. Kena tak kita bimbang? Kena bimbang. Sebab apa? Tak ada satu sahabat pun kata Ibnu Umar, aku tak pernah sepanjang aku hidup aku bertemu dengan lebih kurang 40 sahabat lebih lagi. Semua yang bimbang mereka ni kena sifat munafik. Nabi dah beritahu kamu syurga. Bimbang sifat munafik. Lebih daripada 40 sahabat ni. Ibnu Mas'ud ni, Ibnu Umar ni kecil. Dia kecil kan, dia sahabat kecil. Dia membesar melihat sahabat-sahabat lain wafat meninggal. Semua mereka ni yang memang nak jamin syurga apa? Bimbang kemunafikan ada dalam diri masing-masing. Tapi kita yang tak ada apa-apa jaminan, tak bimbang langsung kemunafikan, kefasikan. Tak patutlah. Dengan sikap kita kan. Jadi kena cintakan perjanjian Allah. Inilah dia. Siapa nak tahu apa perjanjian Allah? Cuba fahami ni Quran ni. Mudah-mudahan ini menjadi hujah kita. Sebab itulah Al-Quran hujjatun laka au alaika. Quran adalah hujah yang akan membela kamu nanti, ataupun dia juga akan jadi hujah yang akan dakwa ke atas kamu. Pendakwa raya kita nanti antaranya apa? Al-Quran. Dia akan bela atau dakwa, kita tak tahu ni. Cara nak ukur macam mana kita dengan dia? Macam mana kita dengan Quran sekarang?
Itulah cara ukur. Kayu ukur yang diberitahu oleh siapa? Dua. Tadi At-Tabari tadi, tafsir itu penulis. Dan juga Ibnu Mas'ud yang Nabi kata huzul Quran minal arba'ah. Ambil Quran, belajar Quran daripada 4 orang. Antaranya Ibnu Mas'ud. Dia sendiri cakap benda ni. Siapa yang nak tahu dia cintakan Allah, tengok dia dengan Quran. Kalau dia cinta, maka kenapa? Kerana semuanya Quran itu bicara Allah. Dia suka nak tahu bicara Allah. Kita suka tahu bicara siapa? Bicara sahabat kan? Bicara isteri kita. Oh, rindunya nak dengar bicara dia. Itu baru sikit. Seronok tak? Bayangkan kalau ibu kita nak dengar bicara dia kan. Ataupun kan, dia pun terubat rasa. Seronok tak orang yang tu? Dia pun seronok, dia tahu. Bayangkan dengan Tuhan kita. Dia tahu kita seronok nak dengar bicara dia. Macam mana dia akan buat kita? Takkan ditinggalkan kita punya. Takkan. Kafilan, dia akan memberi jaminan yang besar untuk kita. Tak nak ke? Hei, mestilah nak. Dia cipta kita. Dia maha kaya. Apa saja dia boleh bagilah kat kita. Bayangkan, kita nak dia cinta kita, itulah dia kita kena buat. Betulkan balik apa? Ikat simpulan apa? Janji kita dengan kukuh dengan pencipta kita. Kita akan balik ke siapa? Kepada dia semua. Kan? Ini insya-Allah itulah yang dapat saya kongsikan ayat peringkat pertama lah. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi, nanti kita sambung. Boleh Ada soalan setakat ni? Tak ada. Semua faham. Alhamdulillah semua faham bagus. Okey, insya-Allah nanti kita sambung lagi peringkat pasal. Jadi sebab tu apa tuntutan kita Quran ni? Antaranya tuntutan kita pertama istima'. Ambil point lah. Pertama kita kena ubah sikit. Kita kena Quran ni kena apa? Istima'. Istima'. Apa istima'? Dengar. Suka dengar. Dengar dan fokus. Latih. Sekarang ni memang payah. Sebab kita tak ada basic Arab lagi. Kita sikit-sikit cuba cari. Sekarang ni banyak dah bahasa Arab. Carilah. Belajarlah untuk faham apa? Ayat-ayat Allah ni. Istima' selalulah suka dengar. Suruh orang baca ke, atau kita selalu dengar ke. Jadikan itulah hiburan lagu kita. Jangan dengar lagu lah. Tak payah dengar lagu. Elakkan. Dalam kereta pasang apa? Quran. Kan? Zikir pun boleh, tapi Quran itu lebih besar. Zikir kepala kepada semua zikir Quran. Quran. Wal Qur'ani zikri. Demi Al-Quran, Allah sumpah demi Quran, pemilik kepada makna zikir. Quran Istima' ni dalam surah 7 204 dia. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lah wa ansit, diam. Apabila Quran itu dibaca, dengar dia, sebab ini kalamullah ni, pencipta manusia ni. Dan ansit, diam, la'allakum turhamun, supaya kamu dapat rahmat, dapat kasih sayang, dapat belas kasihan Allah. Allah nak bagi kita, Allah nak belas kasih kepada hamba dia ni. Kedua apa? Tilawah kat mana? Tilawah ni, ini hak Quran yang perlu diberikan. Jadi kita dengar dan juga kita tilawah. Apa tilawah? Tilawah ni ikut, baca dan ikut segala apa dalam. Baca dengan memberi hak kepada bacaan tersebut. Ini surah 2 ayat 1. Apa dia ayat tu? Apa dia? Allazina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Tu. Allazina atainahumul kitab, iaitu orang-orang yang kami beri mereka ni Quran. Kitab. Kita semua ada. Wish. Kita kena apa? Rasa seronok. Farih, rasa bersemangat. Apa yang mereka buat? Tanda kita semangat ni, suka ni, hargai ni apa? Yaslunahu haqqa tilawati. Mereka berbaca dengan bacaan yang benar, meletakkan hak dia. Sebab itu
Antara hak-hak Quran adalah al-makna, al-maknahu, makna-maknanya. Al-ma'anihi, al-ma'anihi, maknanya. Ha? Kenapa? Sebab Allah mencela golongan yang tak meletakkan hak Quran. Dalam surah. Lepas tu ulama uraikan apa maksud tilawah ni, maknanya dan mengikuti apa yang difahami tadi. Sebab ayat dia ada berlawanan dengan ayat surah 62 ayat 5. Yang ni Allah sebut. Kerana ada ayat ni maknanya ulama fahamkan apa? Oh, ini bukan saja baca tak. Ini maknanya kena faham. Surah 62 ayat 5. Jadi mereka baca dengan bacaan yang sebenar untuk mengikutinya, iaitu dengan memahami bersungguh-sungguh. Bukanlah maksudnya saya tak boleh faham ni macam mana Ustaz berusaha. Tak. Allah tengok apa? Apa usaha kita. Itu yang akan dinilai. Nilai itu usaha, bukan nilai hasil. Tak ada nilai hasil. Nanti ada Nabi tak ada hasil. Nabi Muhammad masa Isra' ni dia solat, dia jadi imam kepada para anbiya ni. Ada anbiya yang ada satu je pengikut. Ada Nabi yang tak ada pengikut langsung, tak ada hasil. Macam mana? Tak. Allah nilai usaha Nabi itu dakwah. Allah nilai usaha kita macam mana kita pergi tak belajar. Kita cari tak? Kita tak buat apa-apa. Memang tak dapat lah. Bukan hasilnya saya dah pandai, tak. Belum tentu lagi. Baik. Surah 62 ayat 5. Sebab tu bila ayat Allah berikan, kadang-kadang tu sangat apa? Surah 62 ayat 5. Kadang-kadang ayat yang Allah berikan, kadang-kadang kita rasa macam ini orang kata apa? Menyakitkan sungguh lah dia punya celaan. Samakan kita dengan siapa? Contohnya. Jangan tak cepat-cepat. Ini namanya apa? Muhasabah. Allah tengok usaha kita. Sekarang bila kita rasa, aku tak buat banyak lagi, kita akan pergi buat lah. Itu tujuan dia. Ini ayat ni rahmat sebenarnya. Kalau dipandang sebenarnya ayat ni apa? Rahmat. Allah sebut ayat 5 tu. Masalul ladzina humilut Taurat. Perumpamaan orang yang dulu dia pernah berikan Taurat. Summa lam yahmiluha. Lalu dia tidak mau ambil tanggungjawab memikulnya. Kamathalil himar. Dia sama macam keldai. Yahmilu asfar. Yang memikul kitab-kitab yang tebal. Kedai bawa kelik banyak, tapi apa pun tak tahu. Tanya dia, tak tahu apa. Bayangkan. Ini satu tempelak kepada orang yang Allah sayangkan dia. Kan? Allah sayangkan kita sebab Allah sebut benda ni. Supaya kita ubah sedikit dengan usaha yang ada. Jadi Allah tahu keupayaan kita saat ini. Dia maha mengetahui, dia maha adil, dia tahu. Dan yang paling besar, dia maha Ar-Rahman, Ar-Rahim, maha penyayang. Baik. Jadi inilah bi'sa mathalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatil. Ini kaum yang seburuk-buruk kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Okey. Jadi kedua, tilawah. Dengar dan baca betul-betul. Ubah sikit cara bacaan sekarang dan letakkan pada hak-hak tempat dia. Kadang-kadang ada juga ayat Quran ni syifa, tapi kena hati-hati dalam hal-hal syifa ni jugalah. Banyak Quran ni mukjizat. Surah Fatihah syifa. Kita boleh baca, tiup ke, baca untuk doa kita, tak ada masalah, boleh. Tapi ada ayat yang tak ada kena-mengena dengan syifa pun. Ayat-ayat yang tak patut dijadikan. Itu nama dia hak Quran. Contohnya kalau sakit pinggang, ayat apa? Wa iza batastum jabbarin, kan? Ayat tu cerita pasal apa? Tengok balik ayat tu. Ayat tu cerita pasal apa? Ayat tu cerita pasal kaum yang paling besar, kaum Ad. Dia cerita kaum Ad. Kaum Ad ni kaum yang menindas Nabi Hud. Dia duduk dekat Hadramaut tu, dekat situ. Dekat area nama dia Rub'ul Khali, empty square. Satu tempat yang tak ada orang duduk dah. Tapi ada tinggalan-tinggalan yang lama kat situ. Kaum Ad ni dia buat apa? Dia besar. Dia besar. Dia ulama kata dia memang kaum yang paling besar zaman tu. Kaum Arab yang besar. Jadi dia sekitar dia semua dia akan tindas. Dia tutup jalan, laluan cukai semua. Kalau dia bantai memang tak ada belas kasihan. Bila dia pukul dengan sekuat-kuatnya. Itu nama ayat tu cerita pasal dia lah. Kita pun pukul kat sini dengan sekuat-kuatnya. Macam mana? Kalau logik akal fikir macam mana? Kadang-kadang benda betul lah. Macam tu kita, itu hak Quran. Quran ada hak dia, iaitu sebab tu maknanya supaya manusia tak silap dalam mempergunakan ayat untuk tujuan tertentu. Salah tak untuk berubat Quran? Tak salah. Tak salah. Faham?
Ada doa-doa tertentu yang boleh digunakan. Macam ayat sihir ada, memang ada. Tapi macam yang ni ulama semua, ini bukan, ni salah guna, itu lain. Contoh lagi, apa lagi? Ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Guna dekat baik boleh tak? Tapi dia guna untuk lepas dia buat maksiat. Macam mana kan? Itu kadang-kadang dia jadi macam salah, tak boleh. Itu kena faham Nabi ada juga dari riwayat Nabi guna kan, masa Nabi keluar nak berhijrah. Lalu semuanya tak nampak Nabi lah. Ada yang kata daya dan sebagainya. Tapi begitulah maknanya. Ada tak mengambil itulah sebagai hujah untuk boleh guna. Tapi hari ni guna apa? Lepas custom, seluduk barang. Allahu Akbar. Lagi besar dosa sebab guna tu. Dia jawab dengan siapa? Ini siapa? Ahdillah, bukan perjanjian dengan manusia. Kalau dia janji dengan orang, lepas tu dia khianat macam tadi, dia gunakan bos dia, kata bos dia suruh pergi sini, dia pergi tempat lain. Bos dia tahu, marah tak? Marah, dapat kena denda, kena potong gaji. Ini pencipta dia macam mana? Main-main ke? Tak main ni bukan main-main. Ini soal kekal atau tak kekal, hidup mati nanti, yang sebenar-benar nanti. Wal-iyazubillah. Sebab tu kita kena jaga. Berikan hak Quran dengan hak yang sebenar-benarnya. Boleh faham? Banyak benda kita kena kupas tentang hal-hal macam ni. Jadi inilah dua dulu, cukuplah. Dengar, baca, itu dengar, suka dengar Quran dan berikan hak dia, baca dengan kefahaman yang betul. Boleh InsyaAllah. Jadi itu dulu. Qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'thuma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a illa yusma'. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.